sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada tengah hari ini. Dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah sebab Allah memanjangkan usia-usia kita. Doa pada Allah agar Allah teruskan memanjangkan usia kita. Sampailah kita dapat menjalani puasa kita ni sampai habis, Ramadan kita ni sampai habis tahun ni. Dan kita dipanjangkan usia kita untuk masuk ke Ramadan yang akan datang lagi. Doa tu jangan tinggal. Baru kita tadi solat jenazah, solat ala Muhammad. Alhamdulillah, dia mudah-mudahan ada kebaikan untuk almarhum atau almarhumah tadi, sebab meninggalnya dalam bulan Ramadan. Penuh dengan keberkatan. Bulan yang Allah tutup pintu neraka dan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Mesti ada kebaikan yang dia lakukan dalam hidupnya yang Allah pandang, yang Allah pilih dia untuk meninggal dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Nabi SAW pernah cerita dekat para sahabat tentang seorang laki-laki. Laki-laki ni kata Imam Ghazali nama dia Syam'un. Syam'un ni, ulama sebut dia ni salah seorang daripada Nabi. Dia, subhanallah, usia dia panjang. Usia panjang, orang dulu kan usia panjang-panjang. 1000 tahun, usia 800 tahun. Nabi Nuh AS sendiri pun usia sampai 1000 tahun. Bani Israel, usia panjang-panjang. Ada dalam hadis cerita seorang lelaki dia beribadat saja 500 tahun. 500 tahun saja. 500 tahun nak ibadat. Duduk satu tempat, satu pulau. Allah bagi dekat dia makanan bentuk dalam buah delima yang dia makan setiap hari. Ayak kat dia, mata ayak besar ibu jari. Dia setiap hari buat ibadat, tak pernah terganggu dengan apa-apa urusan dunia dia. 500 tahun. Ibadatnya. Kita tak payah 500 tahun. Duduk setempat, 5 tahun jadi rumah. Cik ni. Jadilah boleh buat tu semua. Semua end up jadi kampung lah kat situ agak kan. Tapi dia 500 tahun duduk seorang je. Ibadat tak berhenti. Non-stop selama 500 tahun. Bila dia mati, dia minta pada Allah, ya Allah, dia nak mati dalam keadaan sedang sujud. Allah makbulkan doa dia. Sungguh dia meninggal dalam keadaan dia sedang bersujud. Dan bila dia nak masuk syurga, dia kata dia nak masuk syurga dengan ibadat yang dia buat. Memanglah sifat kita manusia macam tu lah. Kita susah payah 500 tahun tinggal dunia, tak mau apa. Orang kahwin, dia tak kahwin. Orang buat rumah, dia tak buat rumah. Orang pergi kerja, dia tak. Orang beli kenderaan, dia tak. Dia tinggal semua dengan harapan dia masuk syurga atas pengorbanan dan mujahadah itu. Macam kita lah tuan-tuan. Ni masuk malam ke 11 ke 12 lah? 11? 12? 11? Malam ni masuk 11 kan? Saya awal raya awal sehari. Tuan-tuan, masuk malam 11 dah. Orang dah kuih jemaah dah bukan seriat dah. Ni. Kita ni punya mujahadah 30 hari. Oi, subuh duk main lagi. Orang mayang tarawih. Sini buat 20, buat 8. Buat 20. Dia buat 8 pederah dah. Kita berderah. Hati ni duk rasa macam, dah cukup lah kot. Kalau aku bangkit, lagi orang kata apa pula. Dah lagi ke masjid. Nak pergi tu.
Hati tu rasa macam nak keluar, tapi tu tak apalah, sabar pilih sat. Tuan-tuan, dengan mujahadah kita tu, kita harap kita masuk syurga tak? Dengan pengorbanan kita tu, orang semua balik duduk rumah dah, wawi, kat rumah nak cucu balik dah. Kita duduk sini tu, tak duduk Quran lagi. Sehari pagi-pagi pula tuan-tuan, lepas subuh tu, Ustaz Ismat, lepas sok tu, mereka duduk di rumah lagi, duduk relax lagi. Kita kena main masjid dah, buka masjid. Pengorbanan kita buat tu, kita harap kita masuk syurga tak? Dia ni 500 tahun. Kita yang main west sikit sehari tu pun main west duduk atas motor rasa, ya Allah, aku ni rasa-rasa macam syurga Firdaus, Jannatul Naim ke apa ke, syurga apa aku dapat, aku pun tak tahulah. Pasal apa? Pasal lebih sikit pada orang. Rasa pengorbanan tu lebih sikit. Ni dah tuan-tuan duduk dalam bulan Ramadan ni, biar tuan-tuan buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan buat sungguh-sungguh. Almarhum atau almarhumah tadi ni, mungkin dia pun berharapan yang sama. Kalau boleh, kalau nak buat tu nak buat sebab dia pun tak tahu kata hari ni hari last dia. Dia pun tak tahu. Faham ni? Baru ni jiran kat rumah saya kat kampung pun meninggal hari Jumaat lepas. Malam Jumaat tu dia meninggal. Malam Jumaat bulan Ramadan. Sedih lah kat dia. Tapi kalau dia tahu kata ni last kat dia, berapa hari yang berbaki tu, saya ingat maksimum dia buat ibadat sungguh-sungguh yang dia buat. Tapi dia tak tahu. Ada kawan-kawan kita dulu ni yang tahun lepas puasa kali kita. Tahun ni dia tak ada dah yang kita ni. Kalau dia tahu kata tahun tu ni, dia kata yang tu Ramadan lah kat dia, dia buat sungguh-sungguh punya. Betul kan? Kita pun sama. Kalau kita tahu kata Ramadan ni, tuan-tuan, Ramadan Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab tu ulama sebut, dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau walau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan la tamanna al ibadu an yakuna syahr Ramadan sanatan. Kalaulah hamba-hamba Allah mengetahui kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan, nescaya mereka mengharapkan, mereka bercita-cita supaya Ramadan ini berlangsung sepanjang tahun. Tuan-tuan tahu tak kelebihan Ramadan ni? Tahu tak? Tak faham ke tak faham tanya soalan tengah hari ni? Tahu lah, lapak kita pun lapak je. Nampak teruk semua, nampaklah puasa tu. Boleh nampak lah kata puasa tu. Tahu tak? Tahu yang kita duduk pulun tu. Yang duduk main terawih sampai ni, yang tengah hari main duduk bersila tu, dia bukan pasal ekon. Kadang yang main duduk pasal ekon. Ustaz apa ni, Ustaz Hambali, mazhab Syafi'i, dia hantar kat saya. Ustaz Hambali, mazhab Syafi'i. Dia hantar kat saya, dia kata, saya cuma ni, Ustaz main awal sikit ni, main duduk dalam ekon sejuk sikit. Kita saya yakin tak ada yang main duduk bersila ni pasal main pasal ekon. Walaupun kat luar hangat. Main ni pasal apa? Pasal nak duduk dalam majlis ilmu. Pasal apa yang main duduk juga? Bulan-bulan lain pun ada juga. Tapi taklah bersungguh macam ni. Pasal apa? Pasal kita tahu, kita duduk dalam bulan Ramadan, yang setiap benda yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, Allah ganda pahala. Tu yang bersungguh tu. Tapi dalam keadaan kita duduk bersungguh, semayang tarawih 20 rakaat dengan witir lagi kita buat, dengan tadarus setiap malam Quran. Kita tahu kelebihan tu Allah bagi kat kita. Ada tak di kalangan saya ni, yang depan saya ni, yang duk harap Ramadan ni sepanjang tahun? Jangan kat tangan kau. Bagi, kalau boleh nak harap Ramadan ni daripada bulan Januari sampai bulan Disember tu, boleh daripada bulan Muharram sampai Zulhijjah tu, semua bulan Ramadan. Siapa kat sini yang rasa tu? Jangan kat tangan kau. Kita tak harap tahu pasal apa. Apa ya Ustaz, kalau kena puasa tiap bulan. Satu hari kan. Kena tarawih tiap malam. Jam kau Ustaz. Maksudnya kita masih belum sampai ke tahap kita rasa sungguh-sungguh. Sebab kalau betul-betul kita rasa, kita akan harap sepanjang tahun macam mana disebut dalam hadis. Salih semak riwayat daripada Imam At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi ni. Nabi sebut macam tu. Kalau hampa betul-betul tahu, hampa akan harap sepanjang Ramadan tu, sepanjang tu daripada bulan Ramadan. Tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Waktu kita tak. Cara kita ni kita rasa macam sungguh dah. Sungguh dah Ustaz. Kalau nak banding saya dengan 10 tahun dulu, tak ada lah terang ni. Ni. Dulu dah Ustaz. Dulu terawih takat seminggu awal je. Lepas tu tak ada dah. Dulu kita terawih tak pergi. Terawih hari pertama je pergi. Lepas tu tak ada dah ruyuk-ruyuk. Tak ni. Kita dulu. Lah ni terawih dah jaga dah.
Bayang sunat pun berdoa dah. Quran pun baca duduk dalam geruk tadarus apa semua dah. Walaupun duduk mangkak-mangkak sikit. Taklah lancar sangat. Tapi kesungguhan tu ada. Pasal apa? Pasal kita nak berebut kelebihan daripada Ramadan. Kita sekalian saya hormat. Tapi masih belum sampai ke tahap sungguh lagi. Tak lagi. Tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Masya Muhammad. Nabi cerita tentang Syam'un ni. Ibadat dia, subhanallah Sayyidina Muhammad. Dia keluar berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan, no? Setahun ada 12 bulan. Nak dapat 1000 bulan ni di 80 tahun lebih. 80 tahun lebih tu keluar jihad lah. Keluar angkat pedang perang. Selama 80 tahun tu tak pernah letak pedang dia. Perang straight. 84 tahun. Sampai dalam riwayat sebut, tak pernah kering tengkok kuda dia daripada peluh. Tu nak abang kata perang sungguh-sungguh. Straight ni 80 tahun punya perang non-stop. Oh tuan-tuan, panjang tu. Berapa lama perang tu tak tahu. Mungkin dia keluar berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan, 84 tahun. Para sahabat yang dengar kisah Nabi SAW cerita tu, mereka kata apa? Mereka kata, ya Rasulullah, untunglah orang dulu-dulu umur mereka panjang-panjang. Bila umur panjang ni kita faham, mereka boleh amal banyak lah. Orang umur panjang, amal banyak. Ibadat boleh buat banyak. Nak banding dengan kita, yang umur kita, kata Nabi, umur umatku baina sittin ila sab'in, antara 60-70 tahun je. Sikit saja yang melepasi dia. Siapa kat sini yang lebih 70 tahun, dia termasuk dalam kelompok sikit tu. Orang sikit tu. Mari berkata, sikit saja yang melepasi dia. 60-70 tahun ni kata Nabi SAW. Kalau kita beramal seluruhnya daripada umur setahun sampai umur 70 tahun, setiap hari amal, tak pernah berhenti, mayang jemaah tak berhenti, puasa straight tak berhenti. Saya semak tuan-tuan tahu tak? Ada tak sahabat, ada tak orang yang jenis puasa yang tak berhenti-berhenti? Oh subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Abdul Rahman bin Qasim bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berpuasa seumur hidup dia kecuali raya puasa, raya Aidil-Adha dan hari Tasyriknya. Siapa? Ummul Mukminin, mak kita. Mak kita. Sayyidina Aisyah tu mak kita. Dia Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Puasa setiap hari. Kecuali 5 hari yang haram puasa, dia tak puasa. Hafsah binti Umar, isteri Nabi SAW, mak kita juga. Diceritakan bahawa dia berpuasa seumur hidup dia. Bila Nabi SAW menceraikannya, datang Jibril kepadanya seraya berkata, rujuklah Hafsah, kerana dia seorang yang banyak berpuasa dan bangun malam, dan dia merupakan isterimu dalam syurga. Malaikat Jibril beritahu dekat Nabi SAW, lalu Nabi SAW pun segera merujuk kembali sebab pujian Malaikat Jibril dan kekal di kalangan para isteri dia. Lagi siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar banyak ibadat dan banyak berpuasa sehingga bahawa dia meneruskan puasanya walaupun dalam keadaan dia bermusafir. Lagi siapa lagi? Sayyidina Umar Al-Khattab berpuasa seumur hidup dia. Seumur hidup dia. Kecuali hari-hari haram puasa dia tak puasa. Sayyidina Uthman bin Affan juga berpuasa seumur hidup dia. Tuan-tuan, ni orang kaya ni. Sayyidina Uthman bin Affan ni tuan-tuan, dia di kalangan sahabat Nabi SAW yang terkaya. Demikian juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun orang kaya. Daripada 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga, majoriti dia apa? Orang-orang yang kaya-kaya. Kita sibuk bisnes sikit, puasa sunat tak boleh. Pasal apa? Ini ada meeting. Esok ada mesyuarat pula. Lepas tu ada meeting lagi. Lepas tu ada mesyuarat lagi. Mesyuarat dengan meeting sama lah. Ni. Lepas tu ada appointment kat sini. Lepas tu nak kena pergi sana. Nak travel sini. Nak travel sana. Pasal apa? Business. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu orang bisnes. Tapi seumur hidup dia puasa setiap hari. Setiap hari.
Nak meeting ada, puasa. Pergi berniaga, puasa. Apa projek ada, puasa. Ada apa benda yang terlibat dengan perniagaan dia, puasa. Bantuan. Kita ni. Tang puasa sunat ni memang boleh kat geng belakang sana. Yang perempuan yang duduk. Pandai kurung perempuan lah. Kurung rapat. Saya yang duduk dalam kandang saksi tu. Dia pun rajin puasa. Yang duduk geng depan saya ni memang tak boleh harap. Serupa dengan saya. Semua cari modal. Puasa ni. Abang kita puasa esok nak. InsyaAllah. Bunyi pun macam. Lepas tu, main tengah hari, kawan dia kata apa? Ya, nampak teruk ni siapa ni? Puasa. Aku baru duk plan nak ajak makan. Jom, pergi makan. Ini bukan puasa kan? Apalah, menerima jemputan tu lebih afdal, dia kata, memenuhi hajat saudara. Semua cari pasal semua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rujuk kepada khalifah, pemimpin rajin puasa, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan pada hari terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sedang berpuasa. Dan sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Uthman sampai digelar siangnya puasa dan sedekah, malamnya solat dan berjaga malam. Siapa tu? Khalifah. Pemimpin. Tuan-tuan. Oh, subhanallah. Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Dia lepas wafatnya Nabi SAW, dia straight puasa. Lepas wafat Nabi, straight puasa 40 tahun. 40 tahun. Tak pernah buka puasa kecuali, yang bila kita sebut puasa sepanjang tahun tu, tuan-tuan kena faham siap-siap, 5 hari haram puasa, dia pun tak puasa lah. Kita nak buat macam mana tuan? Agak-agak nak buat macam mana? Abdullah bin Zubair pun sama. Seorang yang banyak berpuasa. Abu Darda radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat puasa. Seorang yang sangat banyak puasa. Bahkan subhanallah, dia malam-malam dia dalam sunat witir dia khatam 30 juzuk Quran. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan subhanallah. Oh, Rabbi subhanallah. Dan Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Abu Darda demikian, rajin puasa. Abu Darda ni selepas kewafatan Nabi SAW, dia dibawa pergi ke Damsyik untuk jadi khalif, untuk jadi Sayyidina Muhammad governor di Damsyik. Pun sama kuat puasa. Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah Rawahah, kawan Abu Darda, Hamzah bin Amru dan lain-lainnya. Subhanallah. Demikian tuan-tuan, di kalangan para tabi'in juga rajin puasa. Jadi tuan-tuan sekalian, subhanallah, buatlah. Kita ni bila masuk Ramadan, dia ada satu, Ramadan dia panggil madrasah. Ramadan dia panggil madrasah. Kita ni kalau kita pergi kerja, duk main balok tu. Balok. Balok ni malas. Kalau malas teruk sikit, dia panggil balok liat. Kalau malas lagi teruk, balok liat, lepat liat. Sebut lepat pun sedap dalam puasa. Kita tengok awan nampak chicken wing. Dalam puasa. Faham tak? Tengok selipar warna kuning yang bulat-bulat tu, dia macam jagung bakar. Teruk sungguh apa puasa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Madrasah. Namanya sekolah. Kalau tuan-tuan pergi kerja, malas aja. Kita punya bos kita kata, ni nampak teruk sangat. Hantar pergi kursus. 3 hari Cameron Highland. Duduk kat Cameron Highland kursus. Kursus itu kursus untuk meningkatkan kualiti kerja. Pasal dia teruk sangat nampak kerja. Ada dalam kursus tu program motivasi, kelas motivasi, ada team building, ada macam-macam lah yang tuan-tuan dia biasa pergi kursus tu. 3 hari tu penuh, pack. Bos dia harap apa? Dia balik nanti daripada kursus, dia jadi orang yang lebih hebat dalam kerja dia. Kalau hari tu masuk pukul 8, orang masuk pukul 8, dia masuk pukul 9. Saya orang kerja pukul 9, pukul 10, dia keluar pergi minum teh tarik, makan roti canai. Saya pukul 11 baru dia balik office. Lepas tu sekejap dia melelawak mengulang mata.
Orang balik pukul 5, dia balik pukul 4 contoh. Ni. Bos dia harap dia balik daripada kursus, orang masuk pukul 8, dia masuk pukul 8 lah. Orang balik pukul 5, paling tidak dia balik pukul 5 kalau dia tak overtime pun. On time lah maksud dia. Tapi balik kursus tuan-tuan sekalian, orang masuk pukul 8, dia pukul 10. Hari tu tak kira pukul 9, dia terlajak pukul 10 lah. Ni. Hari tu duk main kat kerja, ni kerja duit MC, dia tipu MC apa semua. Ni maksud dia masuk kursus tu jadi apa? Tak berkesan kursus tu. Kursus tu tak berkesan kat dia. Pasal apa kursus tu tak berkesan kat dia? Pasal waktu pergi kursus, orang duk pergi kelas, dia tuang pergi kot lain. Faham ni? Orang duk dalam kelas program motivasi, orang suruh catat, dia duk lena. Orang suruh pergi buat kerja apa semua, dia tak mau pergi buat. Dia tak ikut program kursus tu. Kursus tu dia tak ikut program tu elok, maka kursus tu tak dimanfaat kat dia. Sama juga kita dalam bulan Ramadan. Ramadan nama bulan kursus. Bulan tarbiyah. Tuan-tuan nak bagi lekat satu benda, tuan-tuan ulang banyak kali. Lekatlah. Tuan-tuan hafal surah Al-Mulk. Siapa tak hafal ke surah Al-Mulk? Cuba angkat tangan. Siapa yang dah hafal surah Al-Mulk? Siapa tak hafal surah Al-Mulk? Apa dua-dua tak angkat pasal apa? Duduk di antara kedua-duanya, hafal dengan tak hafal, Ustaz? Tuan-tuan, subhanallah. Hafallah. Hafal, kena hafal surah Al-Mulk ni. Surah Al-Mulk kena hafal, surah Waqiah kena hafal. Tak? Surah Al-Mulk baca bila? Malam nak tidur. Kan? Maka apa ni? Dia jadi pendinding. Dia jadi pendinding daripada azab kubur. Dan sahabat Nabi SAW satu hari pergi lalu dekat satu kawasan kubur. Mereka tak tahu kata tu kubur, dia pasang khemah, mereka tidur kat situ. Tidur kat situ malam tu duk dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengar tu baca tu. Mereka pun tak tahu. Buka khemah tu, duk cari-cari tak mana dengar, tak ada orang baca. Tengok, dengar bunyi dalam tanah. Bunyi dalam tanah. Lepas tu, dia pun buka tengok. Rupa-rupanya mereka duk pasang khemah tu atas kubur. Mereka tak tahu kata tu kubur. Tuan-tuan agak mereka sambung tidur tak lepas tu? Tak ada lah tuan-tuan. Mereka pun pagi-pagi penderah balik jumpa Nabi SAW. Ceritalah pengalaman mereka tu. Mereka dengar bunyi orang baca surah Al-Mulk dalam kubur. Maka kata Nabi SAW, Salih Asyamat, surah Al-Mulk itu dia bara'ah dia panggil. Surah dinding. Surah pendinding daripada azab kubur. Tuan-tuan kena hafallah. Waktu kita duduk di alam barzakh nanti, dia akan mai atas, depan, kiri, kanan untuk ditanya soalan kubur. Anda sedang Ustaz Muhammad. Ada satu pendinding, dia tolong jawab. Dia tolong pertahan. Mai daripada atas, dia tahan atas. Mai daripada bawah, dia tahan bawah. Mai daripada kanan, dia tahan kanan. Mai daripada kiri, dia tahan kiri. Siapa tuan-tuan? Surah Al-Mulk yang kita baca. Hafal. Mana? Kita di masjid lah ni bagus, saya duduk tengok banyak masjid-masjid mereka suka lah ni, mereka baca ramai-ramai kan. Kadang-kadang ada orang rasing-rasing dia tak sempat. Kalau kita hafal senang tu atas motor je. Berdarah balik. Waktu nak balik tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli. Elok sampai rumah, sadaqallahul azim. Dah dapat 30 ayat atas motor dia. Tu yang ni. Petang-petang lepas asar baca surah Waqiah. Waktu Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu dia nak meninggal, dia duduk gelisah-gelisah, dia duduk menangis. Sayyidina Osman pergi kat dia. Dia kata, pasal apa ni Abdullah Mas'ud? Awak lah hidup menangis-nangis ni pasal apa? Dia kata, wahai Sayyidina Osman, aku takut dosa-dosa aku. Tu yang duduk menangis tu takut dosa. Dia kata, hang tak hidup takut, hang dosa apa? Abdullah Mas'ud, oi. Hang duduk dengan Nabi, hang khidmat dengan Nabi, hang banyak-banyak benda hang buat, ibadat hang sangat kuat. Hang takut apa? Tak apa, ya Allah jaga hang. Kalau hang nak risau nu, anak-anak perempuan hang nak tinggal apa kat depa? Dia kata, yang tu aku tak takut pasal aku dah pesan dekat depa macam mana Nabi pesan kat aku untuk beramal surah Waqiah. Dia tidak akan fakir sampai bila-bila. Tuan-tuan takut miskin. Tuan-tuan takut dibeban dengan hutang. Tuan-tuan takut duduk tenggelam dalam kefakiran. Tuan-tuan amal surah Waqiah.
Amal surah Waqiah. Lepas maghrib, lepas asar pun tak apa dah. Amal tiap petang lepas asar baca surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bukan panjang mana pun. 90 ayat je. 90 ayat je bunyi KL tiba-tiba. Dan 90 ayat je. Cara dia, sehari hafal 1 ayat. Daripada pagi sampai petang tonton ulang ayat tu aja. Ulang, lekat tak lekat lagi, ulang sampai malam. Ayat nombor 1. Ayat mula-mula hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak payah hafal dah. Idza waqa'atil waqi'ah, ulang sampai petang. Esok laisa liwaqa'atiha kadhibah, ulang sampai 90 hari dapat komplit 90 ayat. Ulang. Masalah Ustaz, masuk ayat 4, ayat 1 lupa pula. Tapi nak cerita, benda nak bagi lekat, dia kena ulang. Benda nak bagi lekat, dia kena ulang. Apa saja benda, tuan-tuan nak bagi dia lekat, tuan-tuan kena ulang buat. 40 hari, biiznillah, amalan tu lekat, tuan-tuan. Itu yang Allah susun dalam bulan Ramadan. Kita ni tuan-tuan nak puasa banyak-banyak macam para sahabat Nabi, macam tabi'in, macam tabi'in. Tuan-tuan sekalian, Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Musayyib, Al-A'la bin Ziyad, Masruh ibnu Sirin, Ibrahim Nakhai, Imam Hasanul Basri, Az-Zuhri, Ibnu Suraj, dan semua makruh Al-Karki sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, semua yang jenis puasa tak berhenti daripada kalangan tabi'in ini, kita tak mampu nak buat lagu tu. Tak mampu tuan-tuan. Tak usah sembang lah. Bulan puasa ni sebab wajib ya tuan-tuan. Kalau tak wajib tak puasa dah kita ni. Sebab tu tuan-tuan, puasa ni Allah bagi satu tuan-tuan, orang yang puasa dia, Allah bagi satu pintu nama Ar-Rayyan. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga, fil jannah, dalam al-jannah itu, kata ulama mufassir disebut pintu syurga yang nama dia Ar-Rayyan ni, dia memang duduk dalam syurga dah. Sebab dia sebut inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu, baban sallallahu alaihi wasallam Muhammad, qala lahu Ar-Rayyan, dipanggil dia dengan Ar-Rayyan. Yang pintu Rayyan ni tuan-tuan sekalian, dia khas untuk dia panggil orang-orang yang berpuasa sahaja. Lalu Allah panggil aina saimun, mana orang-orang puasa semua ni? Bangkitlah geng-geng rajin puasa. Geng-geng belakang tu bukan bangkit tu. Bangkit semua. Pasal apa ni? Pasal apa ni Allah panggil kita ni? Lalu mereka pun masuk dalam pintu syurga nama Rayyan tu, lalu pintu tu pun ditutup dan tak dibukalah kepada orang lain selain daripada mereka yang rajin puasa. Dua nikmat mereka dapat. Mereka duduk dalam syurga dah. Dalam syurga tu ada pintu lagi. Masuk pula pintu yang nama Ar-Rayyan ni. Dapat nikmat lagi. Orang rajin puasa. Pasal apa? Puasa susah nak buat. Kita ni duk teringin nak makan. Teringin nak. Tengok ni. Kita puasa. Duk bincang apa banyak dalam puasa ni. Antara benda paling banyak kita bincang zaman waktu kita duk puasa ni, bincang pasal apa? Saya makan lah. Betul tak muslimat? Ni nak buka puasa apa tau? Saya nak pergi beli makan apa tau? Jom pergi pasar Ramadan nak makan apa tau? Nak beli apa tau? Ni hampa nak makan apa ni? Hampa teringin apa ni? Suami aku nak makan apa tau? Sehari ni tuan-tuan berapa banyak subjek yang nama dia makan. Sedangkan kita ni puasa. Sehari tak habis tau ni. Malam sehari balik tarawih. Tak ada balik tarawih. Sama duk mayang tarawih tu. Allahu Akbar. Sehari nak masak sok apa tau? Dia pun ni teringin apa tau? Saya kalau tadi lagi ni tak mau makan pula tu. Sepanjang 20 rakaat tu duk kira nak makan. Memang macam tu. Pasal kita ni duk banyak sangat terikat dengan makanan. Tuan-tuan, tapi kalau siapa boleh pinggirkan yang tu nikmat sangat besar. Susahnya nak puasa. Susah. Tapi paling tidak lepas tarbiyah 30 hari non-stop kita puasa, harap-harap dapatlah 3 hari. Setiap bulan kita puasa. Boleh tak saya nak ajak saya?
Saya nak ajak tuan-tuan semua muslimat, tuan-tuan sekalian, ni lepas pada Ramadan ni, tuan-tuan azam sat nak bagi lekat 3 hari sebulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan dekat dia 3 benda yang dia tak tinggal dah sampai bila-bila. Sampai dia mati dia tak tinggal dah 3 benda ni. Yang pertama, raka'atul duha. Yang pertama, puasa. Salasati ayyamin kulli syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Tuan-tuan nak bagi lekat puasa dalam sebulan ni, tuan-tuan kena lock kunci dia. Hari apa tuan-tuan nak puasa? Ni bulan Syawal ni tak payah cerita, memang nak kena buat 6 hari. 6 hari. Dia panggil puasa apa? Puasa 6. Saya duk ingat saya waktu kecil-kecil dulu, sama lah kot kita ni. Geng-geng kita lah, best-best saya ni. Kita lebih kurang umur je. Oh, mengaku. Alhamdulillah. Saya ni tuan-tuan dah 46 lah tahun ni. Cucu pun ada seorang. Saya simpan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Zaman kita dulu-dulu, waktu kecil-kecil tu, saya ingatlah kita raya sehari je. Hari tu raya, esok tu sekampung puasa. Tak salah hang duk nak pergi rumah pak menakan dengan nak pergi apa ziarah hari raya aja. Hari raya lepas maya raya tu pergi rumah pak menakan ni, pergi rumah menakan tu, pergi tang tu, pergi tang ni. Esok tu saya duk pergi rumah siapa? Semua satu kampung puasa. Tiap ni. Mai hari ke-6, hari ke-6 raya, hari tu dia panggil hari balut ketupat. Hari balut ketupat apa? Raya puasa 6. Hari ke-6 raya sebab hari ke-7 tu nak puasa. Hari ke-7 tu nak raya. Raya puasa 6. Hari ke-6 tu dia mak duk balut ketupat ni. Balut ketupat ni, ketupat untuk esok raya puasa 6. Betul tak betul tuan? Tuan-tuan ada tak pengalaman macam saya ni? Lah ni tuan-tuan, start pada raya pertama sampai raya ke-30, masuk pula bulan lepas pada tu. Lepas bulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah, masuk bulan Zulkaidah pun ada hari terbuka raya. Tiap hari pakai tak ada puasa dah kita ni. Mai hujung-hujung Syawal tu tadi kata apa? Ustaz, bulan ni tinggal sikit lagi Ustaz, tak ada nak habis juga. Tak ada nak habis juga. Duk pedah tak habis juga. Berapa hari lagi tinggal? 6 Ustaz. Sampai nak selit kau mana duk pakai model tu. Ustaz ni gaya nak puasa Ustaz, dia panggil pula. Gaya nak puasa Ustaz. Ustaz, rumah terbuka. Lepas tu pejabat terbuka. Lepas tu sekolah terbuka. Lepas tu tadika terbuka. Kita ni sampai tali pinggang pun terbuka. Jangan berhenti. Dia makan tak berhenti lah. Cuba bagi ejah tengok noh. 6 hari awal tu hampa jangan kacau. Kita nak balik macam zaman dulu. Syok noh. Syok. Semua tak kacau. 6 hari awal tu, 7 hari awal tu, 7 hari awal lah. Tidak, hari pertama tu kita raya. Hari kedua tu start puasa. Puasa 6 hari tu. Jangan siapa kacau. Jangan hampa siapa buat apa. Jangan dia buat apa. Hari ni kami nak puasa. Puasa. Tidak lah. Try tengok kali ni. Boleh. Macam tak apa nak anggur. Nampak? Tengok keadaan lah Ustaz. Lepas pada tu, lepas Syawal, masuk Zulkaidah, kita nak start pula puasa 3 hari sebulan. Start puasa 3 hari. Nak buat lagu mana? Sama macam saya sebut tadi, lock, kunci. Kunci hari apa? Tuan-tuan nak puasa Isnin, Khamis, Isnin. Kunci. Isnin, Khamis, Isnin. Ataupun nak puasa Isnin. Atau Khamis. Buatlah. Nak buat 3 hari yang dia panggil hari putih. Macam yang isteri kita duk rajin buat tu. Hari putih 13, 14, 15. Pakai dak kot. Sehari pun lupa macam sebulan tak makan. Nampak teruk lelaki tu menyulak. Ayah berjalan nak buat ni. Puasa sunat. Teruk nampak lelaki aku ni. Nak buat sehari pun menyulak lagu tu. Nak buat 3 hari straight pakai dak lah. Tuan-tuan ejah lah bagaimana dapat dalam sebulan tu 3 hari. Nak buktikan yang kita dapat pentarbihan daripada Ramadan. Tuan-tuan sekalian, balik pada kisah kita tadi ni, maka subhanallah, Allahumma salli Muhammad,
yang yang Nabi SAW cerita, pi berjihad 1000 bulan tak pernah tak balik-balik. Lalu para sahabat kata, untunglah depa orang dulu-dulu ni umur panjang-panjang, kita ni umur 60-70 tahun saja. Nabi kata apa? Kamu umat Nabi Muhammad, Allah bagi satu malam aja. Satu malam saja. Yang satu malam ini dia lebih hebat daripada 1000 bulan. Tuan-tuan kena tukar. Jangan duk sebut malam 1000 bulan. Dia bukan malam 1000 bulan. Dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul tak ni? Allah sebut dalam Quran, khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Oleh Allah Muhammad. Tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi setiap amalan yang tuan-tuan dapat itu tuan-tuan, yang tuan-tuan buat pada malam tu, amalan tu seumpama tuan-tuan buat lebih daripada 1000 bulan. Lailah maksud malam. Lailah maksud malam. Lawan dia siang. Al-Qadar maksud kemuliaan. Ataupun hukum dan ketetapan. Itu maksud dia. Jadi Ibnu Qudamah kata, Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang diberkati, malam yang diagungkan, dan malam yang mempunyai banyak kelebihan. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi ada sebut 5 pendapat tentang nama malam Al-Qadar. Kalau tuan-tuan sebut malam, tak payah sebut lagi Lailatul Qadar. Tak payah sebut lagi Lail. Sebab malam tu dah Lail dah. Jadi sebut malam Al-Qadar ataupun sebut Lailatul Qadar. Nampaklah macam kita reti sikit. Dia sebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Kata Ibnu Jauzi, yang pertama, malam Al-Qadar itu merupakan malam yang agung. Satu. Yang kedua, makna dia sempit. Pasal apa sempit? Sebab dunia pada malam tersebut jadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun. Itu pendapat Al-Khalil bin Ahmad. Malam tu tuan-tuan, malaikat tu turun berderak ni, turun tu. Sampai bila? Sampai pagi. Siapa kepala dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Siapa kata astaghfirullah, ya Allah ampun dosa aku, tak tangguh dah, pegang zu sebut naik. Astaghfirullah, malaikat seorang lagi main zu, pegang zu buat naik. Malam tu minta ampun banyak-banyak. Sebab tu seorang sahabat dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ayyud du'a afdal? Wa Rasulullah, doa apa paling afdal sekali? Dalam banyak-banyak doa kami nak minta ni macam-macam lah. Macam-macam nak minta ni. Banyak benda nak minta sangat. Apa yang paling afdal sekali? Nabi kata, al-af. Minta ampun. Wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan dunia akhirat. Pasal apa minta ampun? Pasal apa minta ampun? Pasal dosa kita ni lah yang menjadi penghalang pada banyaknya hajat kita yang tidak dimakbul. Dia macam longkang tersumbat tau. Tuan-tuan minta buah rezeki. Allah nak bagi rezeki kita. Allah kata, "May yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa, aku nak mustajabkan doa dia. Allah kata dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doa minta padaku, aku akan tunaikan untuk kamu. Ni janji Allah. Allah mana pernah mungkir janji dia. Tapi pasal apa doa kita macam tak lepas? Pasal apa macam kita tak dapat? Antara dia ialah disebabkan dosa. Faham tak? Rezeki terhalang sebab dosa. Hajat tak tertunai pasal dosa. Dosa ni macam benda yang duk sumbat longkang. Tuan-tuan pergi clear tahun tu, yang lain semua dia akan pergi boom macam tu. Itulah ibaratnya dosa yang duduk sangkut dalam hidup kita, yang menyebabkan banyaknya doa kita tak dimakbulkan.
Lepas tu dia antara benda yang paling awal nak minta ampun dosa. Minta ampun. Banyak dosa kita, tuan-tuan. Banyak dosa kita. Daripada kita kecil-kecil dulu. Lepas balik tu, dosa dengan kawan-kawan, dosa dengan jiran, masuk sekolah, dosa dengan kawan-kawan kat sekolah menengah. Ramai yang tak clear lagi sampai hari ni. Dosa, tuan-tuan, kita dengan Allah, berapa banyak buat jahat tu, buat jahat ni, tengok yang tu, tengok yang ni, cakap yang tu, cakap yang ni, jalan pergi tempat tu, jalan tempat ni. Berapa banyak dosa kita dengan Allah. Lebih dahsyat mungkin ada yang buat dosa besar. Ada yang pernah minum arak, ada yang pernah berzina, ada yang pernah curi, ada macam-macam benda kita buat dulu ni, Salih Zaman, yang dosa dengan Allah pun senarai punya banyak dah. Tu tak kira lagi dosa dengan orang lagi. Sekolah menengah, cara sekolah menengah, masuk universiti, cara universiti lagi. Berapa ramai orang sakit hati kat kita. Orang yang paling banyak kita buat dosa, yang dia selalu maafkan kita, tahu siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kita paling banyak kali kita buat dosa dengan mereka. Bagi sakit hati dia. Dan bagi terentak hati dia. Ya, main-main. Terentak hati yang orang tua ni. Kan? Itu jaga bahasa-bahasa kita dengan mak ayah kita. Faham tak? Kita ni bukan ada apa ni, kita ada lah ni pasal mak ayah kita. Rasa hebat sangat kau. Tapi dengan mak kita bercakap ikut dan. Tunggu suara tinggi. Orang tahu. Oh, geram aku suara. Orang tahu. Tarik suara tu, geram kita. Bahasa tu, biadab. Biadab buaya. Dulu kita macam tu. Banyak dosa kita. Kalau himpun tu, ya Allah, macam mana dosa kita tak tahulah. Bulan puasa buat dosa lagi. Dosa banyak dosa kita buat bulan puasa. Tahulah tuan-tuan. Ni. Ni kadang-kadang benda duduk menyikat. Pasal apa tak dapat? Pasal tak dapat. Dosa. Tak. Bulan puasa punya. Waktu bila Sayyidina Aisyah tanya dekat Nabi SAW, Ya Rasulullah, kalaulah aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang aku boleh panjat? Aku nak doa macam mana? Doa yang paling baik untuk aku panjatkan dalam bulan ataupun kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah sallallahu alaihi Muhammad, afu maha pengampun. Tuhibbul afwa tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau sukakan kepada pengampunan, maka ampunkanlah dosaku. Tu doa Nabi baca. Minta ampun. Malaikat amal turun, semua duduk tunggu nak minta ampun. Tuan-tuan, jadi itulah maksud dia. Yang ketiga, dengan makna hukum atau keputusan pada malam tersebut, semua urusan ditentukan oleh Allah. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Yang keempat, kerana siapa yang tidak mendapat kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadat pada malam tersebut. Ini pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Dan kerana diturunkan pada malam tersebut kitab yang mempunyai kemuliaan, di samping rahmat dan malaikat juga turun pada malam tersebut. Ini pendapat Ali bin Ubaidillah. Tuan-tuan, itulah di antara benda-benda ataupun nama panggilan kepada Lailatul Qadar. Pada tahun ini insya-Allah kita doa kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kepada kita kesihatan dan kekuatan untuk kita beramal dengan dalam bulan Ramadan ini. Yang ketiganya, kita doa pada Allah agar Allah beri kepada kita taufik dan hidayah untuk kita perbanyakkan amalan. Yang keempat, kita doa pada Allah agar kita rasa kemanisan dalam amalan dan ibadat kita kepada Allah dalam bulan Ramadan ini. Yang kelima, kita doa pada Allah agar Allah terima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Yang keenam, kita minta supaya Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar pada tahun ini. Yang berikutnya, kita doa pada Allah agar Allah golongkan kita dalam golongan orang yang mendapat pengampunan dalam bulan Ramadan ini. Yang ke-8, kita doa pada Allah agar kita termasuk dalam kelompok orang yang bertakwa di sisi Allah hasil daripada Ramadan yang kita lalui. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid sudi menjemput saya. Setiap tahun dah jadi macam kontrak dah. Saya Ramadannya kat sini. Waktu tak Ramadan tak mau panggil. Boleh kat minum-minum air. Saja belum. InsyaAllah.
Mudah-mudahan ini manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.